Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Barisan Malaysia atas pidato penegasan sebentar tadi. Para anggota persidangan sekalian, emas perak intan suasa, cantik bersinar cahaya berkilauan. Biar berbeza agama dan bangsa, mimpi bersama kukuh perpaduan. Majlis dilanjutkan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Haji Abdul Razak, pengerusi dan pengasas bersama Ikhlas Capital, bagi menyampaikan ucap tama. Seterusnya menyempurnakan perasmian pembukaan dan juga melancarkan karya terbitan Abib. Majlis dengan penuh berbangga mempersilakan. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, Saudara Faisal Aziz, Tuan Haji Azam Abdul Rahman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana memberi saya penghargaan istimewa untuk berucap di acara yang sangat bermakna ini. Terlebih dahulu, saya perlu membuat pengakuan sikit. Apabila saudara Faisal Aziz menelefon saya dengan jemputan ini, saya memang terkejut sikit. Sebenarnya saya tidak banyak mengetahui tentang ABIM, melainkan reputasi beberapa pemimpinnya yang terkenal sedikit masa lalu. Saya pun tak tahu yang ABIM kenalkan saya. Walau bagaimanapun, apabila saudara Faisal memaklumkan bahawa acara ini diadakan untuk meraihkan naratif baru ABIM, iaitu Islam kosmopolitan, saya terus bersetuju. Saya telah membaca salinan kertas kerja Faisal yang terdahulu. Ia bukan sahaja menyentuh naluri saya, malah ia juga selari dengan konsep karya penyelidikan saya berjudul Membina Malaysia yang Lebih Baik. Saya juga melihat agenda bangsa Malaysia ABIM yang bertunjangkan Islam kosmopolitan sebagai satu langkah pulang ke pangkal jalan yang asal, ke arah satu Malaysia yang dibayangkan oleh barisan pengasas kita, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Dr. Ismail, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambantan. Ianya menjadi hala tujuan bersama kita. Ianya menjadi hala tujuan bersama ketika mereka merundingkan kemerdekaan dan berusaha untuk membina sebuah negara baru. Para hadirin yang dihormati, sebelum saya memberi pencerahan ke atas perspektif tersebut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya secara ringkas. Maklumlah, mungkin ramai yang tidak beberapa mengenali saya. Saya mempunyai pengalaman selama 29 tahun, memulai tahun 1989 hingga 2018 bersama kumpulan CIMB yang saya terajui sebagai ketua eksekutif selama 15 tahun dan kemudiannya sebagai pengurusi untuk 4 tahun seterusnya. Pada tahun 2019, saya menjadi fellow pelawat di Blavatnik School of Government, Oxford University, di mana saya memberi tumpuan kepada penentukaran semula bangsa atau nationhood recalibration. Sewaktu itu, saya meneliti prasyarat pembaharuan sistemik di antaranya untuk negara Indonesia pasca krisis kewangan Asia dan Malaysia pasca peristiwa 13 Mei 1969. Baru-baru ini pula, saya telah bekerjasama dengan Datuk Dr. Anis Yuzal Yusof dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk sebuah inisiatif yang membayangkan bagaimanakah rupa atau bentuk Malaysia yang lebih baik dari segi pemerintahan, dasar dan struktur sosial.
Kami berharap dapat berkongsi penemuan kami kepada umum dalam masa terdekat. Sebagai bekas pegawai bank dan aktivis sosio-politik sambilan, saya tidak sama sekali menyamakan diri saya dengan mana-mana pakar atau sarjana Islam. Walaupun saya menghabiskan masa setahun sebagai fellow pelawat di Pusat Pengajian Islam Oxford pada tahun 2010. Apa yang boleh saya perkatakan secara kredibel adalah saya sentiasa percaya bahawa Islam merupakan satu agama yang bertoleransi, adil dan saksama. Sebagai umat Islam, kita pastinya tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh sama sekali melayan penganut agama lain dengan tidak saksama. Islam kosmopolitan adalah satu naratif menarik yang konsisten dengan cara saya diajar tentang Islam di zaman kanak-kanak, baik di rumah maupun bangku sekolah. Banyak pemikiran para akademik yang ditonjolkan oleh saudara Faisal dalam bukunya mengenai Islam kosmopolitan cukup menyelah bagi saya. Antaranya adalah dari Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junaid yang berkata, mendalami kosmopolitisme Islam membolehkan seseorang itu selesa dengan identiti kebudayaan Islam tersendiri, menonjolkan identiti tersebut sebagai cara memperkayakan pemahaman umum tentang Islam dan umat Islam, sementara mengekal dan menerapkan sikap toleransi terhadap mereka dari latar belakang yang berbeza. Kepelbagaian merupakan satu kelebihan istimewa negara Malaysia. Ini bermakna kita boleh menikmati paling banyak manfaat. Pertama sekali, jika kita dapat memastikan bahawa kepelbagaian tersebut boleh berfungsi untuk kebaikan kita, dan kedua, sekiranya masyarakat kita lebih inklusif dan boleh bekerjasama merentasi sempadan identiti. Sewaktu saya menerajui kumpulan CIMB, saya telah berusaha keras untuk menyerapkan kepelbagaian dan memupuk tenaga kerja yang inklusif. Dari segi bangsa, kumpulan umur, jantina maupun agama, saya kerap campur tangan untuk memastikan kepelbagaian dapat berfungsi secara baik. Saya selalu mengingatkan kaki tangan kami bahawa integrasi bermakna kita harus menentang apa yang datang secara semula jadi serta menepis naluri suku kita atau our tribal instincts yang menyukai apa yang serupa dengan dan biasa untuk kita. Kami telah mencipta satu ekosistem yang kaya dengan idea dan bakat. Saya percaya inilah yang telah menjadi daya penggerak perkembangan CIMB baik di Malaysia maupun di negara-negara ASEAN yang lain. CIMB telah menjadi bangsa Malaysia versi mini dan saya bangga dengan gurauan bahawa CIMB adalah singkatan untuk Chinese Indian Malay Bank. Allahyarham Tunku Abdul Rahman terkenal dengan petikan beliau iaitu, kita semua rakyat Malaysia, inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita sama-sama mengingati bahawa perpaduan merupakan kekuatan asas kita sebagai satu rakyat dan satu negara. Bapa pengasas kita melihat bangsa Malaysia sebagai masa depan negara kita yang baru, satu hala tuju untuk maju ke hadapan. Mereka sedar ianya bukan sesuatu yang mudah dan apabila tersilap langkah seperti di tahun 1969, mereka telah memperkenalkan pembaharuan dan dasar baru, namun mereka tidak pernah menyimpang dari agenda yang asal. Ramai yang menganggap polisi tindakan afirmatif dasar ekonomi baru memecah belahkan kita. Tetapi anggapan tersebut mengampaikan pendekatan dan rasional serampang dua mata. Pertama, untuk membasmi kemiskinan bagi semua tidak mengira bangsa, dan keduanya untuk menangani ketidakseimbangan ekonomi antara kaum demi mewujudkan
asas perpaduan negara. Pada asalnya, dasar ekonomi baru bertujuan mencepatkan integrasi kaum. Dasar ekonomi baru dilaksanakan sebagai tindak balas terhadap kepincangan sistem pasca penjajahan yang asal. Ianya diperkenalkan bersama dengan rukun negara, pindahan Akta Hasutan dan pembentukan kerajaan gabungan gergasi iaitu Barisan Nasional di tahun 1970-an. Rukun negara merupakan demonstrasi selanjutnya bahawa kepelbagaian budaya atau multiculturalism akan terus kekal menjadi asas negara. Adalah sangat bermanfaat sekiranya kita mengambil peringatan terhadap mukadimahnya. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. Kepercayaan kepada Tuhan, satu prinsip yang menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu. Sistem pasca tahun 1969 menyaksikan kejayaan dalam membasmi kemiskinan dan memperbaiki pemilikan dan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. Walau bagaimanapun, terdapat kesan sampingan yang tidak diingini kerana dasar ekonomi baru dilanjutkan melebihi jangka masa awalnya, iaitu 20 tahun. Akhirnya, kesan negatif yang terhasil mengatasi manfaat dasar tersebut. Dasar ekonomi baru boleh diibaratkan satu oksimoron, walaupun ia dilancarkan untuk menyelesaikan belenggu integrasi nasional, namun akhirnya ia memperkuatkan lagi sebuah sistem diskriminasi. Campur tangan luas kerajaan dalam ekonomi di atas nama dasar ekonomi baru ditambah pula dengan persaingan politik intra-Melayu yang semakin sengit pada pertengahan tahun 1980-an, menimbulkan apa yang saya panggil raksasa berkepala tiga, politik identiti, politik wang dan penumpuan kuasa. Raksasa tersebut memusnahkan idea yang paling inovatif serta inisiatif pembaharuan yang tulen. Contohnya, koridor raya multimedia, satu buah fikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sangat berpandangan jauh, gagal melepasi paras projek harta tanah. Selain itu, model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib pula hanya mampu mengumpul habuk di atas rak. Projek membina Malaysia yang lebih baik mentengahkan betapa pentingnya dan bagaimana kita harus membunuh raksa kepala tiga itu. Kesimpulannya, negara kita memerlukan satu penempatan semula yang sepenuhnya. Kita harus menubuhkan satu lagi platform musyawarah seperti Majlis Perundingan Negara atau National Consultative Council yang membincangkan dan menyokong penetapan semula sistem pasca 1969. Imperatif ini amat nyata apabila kita melihat, pertama, skala masalah yang kita hadapi hari ini, dan kedua, kegagalan berterusan kerajaan demi kerajaan dari pelbagai parti untuk membuat pembaharuan sistem. Sejarah telah mengajar kita bahawa ketegangan komunal amat mudah diapi-apikan apabila agama dicampur aduk dengan isu-isu lain. Bagi sebuah negara di mana identiti orang Melayu telah sinonim dengan identiti orang Islam, agama secara tidak sengaja menjadi alat politik. Ini menyemarakkan lagi perpecahan yang terhasil di antara orang Melayu dan bukan Melayu. Oleh itu, tanggungjawab untuk mengelak penyalahgunaan agama untuk memecah belahkan kita jatuh ke tangan rakyat Malaysia yang berfikiran wajar. Saya begitu gembira bahawa ABIM telah memutuskan tanpa sebarang keraguan untuk menyahut cabaran tersebut. Ini memang satu jalan yang lebih sukar untuk diambil. Memang jauh lebih mudah
untuk memancing populariti dengan menggalakkan kesukuan dan pengasingan demi meraih sokongan untuk menjadi pemimpin dengan membina jurang perbezaan antara kita. Melangkaui tujuan mulia ini, saya amat berharap bahawa ABIM akan dapat bekerjasama dengan projek membina Malaysia yang lebih baik dan lain-lain pihak yang berusaha ke arah yang sama. Islam kosmopolitan merupakan satu naratif teguh yang dapat menyokong bangsa Malaysia. Tidak kurang pentingnya, bangsa Malaysia yang lebih dibayangkan oleh bapa pengasas kita harus berada di barisan hadapan misi Majlis Perundingan Negara baru yang amat kita perlukan. Saya bimbang sekiranya kita tidak menetapkan semula negara ini, kita akan terus terbelenggu dengan pertumbuhan ekonomi hambar, politik yang kelang kabut dan masyarakat yang berpecah belah. Keadaan negara ini menuntut kita berusaha untuk mencapai ketidakterusan dan ketetapan semula sistem. Sekali lagi, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana memberi saya ruang dan masa untuk berkongsi pendapat. Secara ikhlasnya, saya benar-benar berharap agar apa yang telah saya gariskan hari ini sedikit sebanyak dapat membantu menggerakkan usaha ke arah membina Malaysia yang lebih bertoleransi. Saya percaya bahawa lebih ramai orang Islam seperti saya melihat Islam itu sebagai satu agama yang aman. Jika lebih ramai di antara kita berganding bahu dan melaungkan mesej tersebut, ia pastinya mempunyai kesan yang lebih mendalam. Janganlah kita sekali-sekali melupakan atau kehilangan naratif tersebut kepada mereka yang menyalahgunakan Islam untuk kepentingan diri sendiri. Kini kita telah pun sampai ke penghujung ucapan saya. Maka dengan ini, saya merasmikan pembukaan Sidang Kemuncak Bangsa Malaysia 2021 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan dengan bangganya melancarkan buku bertajuk Cosmopolitan Islam dan Pembinaan Bangsa Malaysia karya Faizal Aziz. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada ABIM dan saudara Faisal di atas penerbitan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.